Takrif feminisme. Feminisme merupakan teori yang menekankan aspek kesamarataan antara lelaki dan perempuan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Betty Friedan merupakan seorang tokoh yang memperjuangkan hak wanita di mana beliau berkata, wanita bukan sahaja mengenai seks tetapi mengenai peluang yang sama dalam pekerjaan dan dalam semua bidang yang lain. Usaha yang telah dilakukan oleh Betty Friedan. Yang pertama, gerakan penentangan. Beliau menentang segala jenis penindasan dan kongkongan khususnya terhadap golongan wanita. Yang kedua, penulisan. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku yang telah membuka mata masyarakat. Yang ketiga, tindakan solidariti. Beliau enggan memakai amben ungu sebagai penentangan terhadap kuasa politik. Yang keempat, perjuangkan hak penjagaan anak. Beliau telah membahaskan isu pengguguran dan hak penjagaan anak. Dan yang terakhir adalah persidangan. Beliau telah membahaskan hak wanita ketika persidangan wanita kebangsaan. Beliau telah menghasilkan banyak buku tentang feminisme. Antara karya penulisannya yang terkenal ialah yang pertama, buku yang berjudul The Feminine Mystic. Buku yang kedua bertajuk It Changed My Life. Dan buku yang ketiga, The Second Stage. Pada pandangan saya, usaha yang dilakukan oleh Betty Friedan dalam mencetuskan gelombang feminisme di Amerika Syarikat memberikan kebaikan terutama kepada golongan wanita. Usaha beliau terutama dalam bidang penulisan membantu suara dari golongan wanita didengar sehingga ke peringkat tertinggi dalam sesebuah negara yang mengubah banyak perkara terutama hak wanita ke arah yang lebih positif. Pandangan yang disuarakan telah menaikkan martabat dan kebebasan wanita khususnya. Usaha gerakan feminisme yang telah dilakukan oleh Betty Friedan telah banyak mengubah lanskap kehidupan masyarakat pada hari ini. Jika kita lihat dunia hari ini, tiada lagi sekatan atau pembahagian kuasa untuk sesetengah golongan sahaja. Sebagai contoh dalam sektor pekerjaan atau dari sudut sosial. Dengan itu jelaslah bahawa gerakan feminisme yang telah dilakukan oleh Betty Friedan dengan cara penulisan telah banyak membawa kebaikan kepada masyarakat terutama golongan wanita pada hari ini. Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Azmi. Domestik saya adalah C20A1094. So, saya akan membentangkan mengenai satu tokoh ataupun satu artis feminisme yang telah saya pilih, iaitu Yves Saint Laurent ataupun nama sebenarnya Yves Henry Matthew Saint Laurent. Yves Saint Laurent adalah seorang lelaki yang melalui zamannya dalam banyak aspek. Dia mencipta suit Lee Smoking yang amat dikenali oleh ramai pada masa yang tidak dapat dibayangkan untuk wanita memakai pakaian lelaki. Suit tersebut Azinis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1966 dan sejak itu ia mencapai status legenda kerana penghasilan suit tersebut. Gerakan feminisme oleh Yves Saint Laurent. Yang pertama, gerakan kebebasan. Yves Saint Laurent menekankan untuk memasukkan pakaian terhadap kaum wanita yang meniru pakaian lelaki. Ia menandakan bahawa wanita itu bebas untuk berpakaian dan melakukan fashion serta bergaya mengikut mereka sendiri. Yang kedua, pendirian teguh. Beliau memastikan wanita tidak hanya bergantung kepada lelaki untuk mencari sumber kewangan dan memastikan wanita itu mampu berdikari. Yang ketiga, Yves Saint Laurent memastikan mereka mempunyai harapan dengan memberikan mereka peluang-peluang pekerjaan dalam menghasilkan fashion ataupun menghasilkan pakaian wanita. Serta Yves Saint Laurent meyakinkan mereka untuk menjadi seorang fashion terkenal sepertinya. Yang keempat, kestabilan. Beliau memastikan kesaksamaan jantina berlaku ketika beliau menghasilkan satu pakaian. Ia bermaksud bahawa pakaian lelaki atau wanita terlihat sama dan tidak ada beza sedikit pun. Yang kelima, bebas bersara. Yves Saint Laurent memberikan keberanian pada wanita dengan memberikan mereka peluang untuk berpakaian bebas dan juga mencuba setiap pakaian yang dihasilkan oleh beliau. Dengan itu mereka akan dapat keberanian untuk memberikan pandangan ataupun kebebasan dalam hak bersuara. Seterusnya, gerakan politik. Yves Saint Laurent menggunakan aktiviti fashion dengan melibatkan politik feminisme moden untuk berkempen memperjuangkan hak asasi manusia untuk kaum wanita yang merangkumi keutuhan badan serta kebebasan.
Gerakan politik berdasarkan tokoh feminisme yang telah saya pilih iaitu Yves Saint Laurent ini ialah kerana beliau amatlah berpengaruh pada zaman feminisme atau di saat kebangkitan dan mempertahankan fashion pada kecantikan juga gaya bebas wanita. Yves Saint Laurent membayangkan watak wanita yang serta baru merupakan satu tema dinamakan wanita bebas bersuara. Okey, kemudian bagi revolusi gerakan pakaian wanita telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak Undang-Undang 1800 yang melarang wanita berpakaian seperti lelaki. Yves Saint Laurent adalah sebahagian daripada pergerakan ini yang mengumpulkan buat pada tahun 1960-an yang menyebabkan cetus-cetusnya revolusi gerakan untuk mempertahankan hak wanita. Seperti yang dikatakan oleh Yves Saint Laurent, tidak ada yang lebih indah pada pandangan saya daripada seorang wanita berpakaian lelaki, kerana hakikat bahawa seorang wanita mesti berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pakaian lelaki, dan dengan berbuat demikian membolehkan kewanitaannya lebih dipamerkan, berkata Yves Saint Laurent. Okay. Bagi yang terakhir untuk Yves Saint Laurent ini, anda dapat melihat 4 karya yang dihasilkan oleh Yves Saint Laurent. Yang pertama itu pakaian pertama dicipta Yves Saint Laurent pada tahun 1962. Ia merupakan pakaian pertama dan fashion show yang pertama bagi Yves itu sendiri. Dan yang kedua, Lee Smoky 1967 merupakan pakaian yang paling terkenal yang dihasilkan oleh Yves Saint Laurent itu, yang menunjukkan pakaian lelaki yang dipakai oleh wanita. Dan yang ketiga, Modern Dance 1937 merupakan pakaian bagi kaum moden. Pada masa tersebut, moden merupakan kaum yang paling mundur ataupun kaum yang dijatuhkan dan tidak dikenali. Namun Yves Saint Laurent menghasilkan pakaian moden ini bagi menaikkan semula kaum mereka. Yang keempat, Winter Atas Summer Week merupakan pakaian yang terkini dihasilkan oleh Yves Saint Laurent ataupun penerusnya bagi menegakkan kecantikan wanita dan kebebasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Faiz bin Aziz dan nombor matrik C20A1098. Okey, gerakan feminism fashion yang saya pilih untuk seterusnya itu bernama Sonia Rykiel. Okey, Sonia Rykiel ialah seorang pereka fashion yang bertapak di Perancis. Sonia Rykiel mewakili kebebasan baharu dalam cara wanita berpakaian sederhana dan casual, suatu pembebasan besar untuk wanita muda Perancis. Rykiel adalah antara pereka pertama yang berhujah bahawa kita bebas membuat pilihan dengan cara berpakaian dengan cara yang selesa dan moden. Okey, gerakan feminism fashion oleh Sonia Rykiel. Yang pertama iaitu gerakan kebebasan. Sonia Rykiel membuat pakaian wanita dengan berpakaian dengan cara yang mengikut kebebasan, terutamanya pakaian wanita yang bebas mengikut kehendak mereka tetapi bukan dianggap selalu mewah dengan menggunakan warna yang cerah. Tapi Sonia Rykiel mencuba mengubah cita rasa tersebut dengan warna hitam yang kelihatan moden. Yang kedua iaitu pendirian teguh Sonia Rykiel. Sonia Rykiel memastikan reka bentuk fashion yang beliau hasilkan sehingga sekarang dan sudut pandangan pakaian rajutnya menunjukkan bahawa cita rasa kaum wanita akan kekal terus bergaya pada bila-bila masa. Yang ketiga iaitu kejayaan pertama Sonia Rykiel. Dia telah berjaya mencipta pakaian yang bernama Paul Boy Sweater yang dipaparkan pada kulit majalah Elle Perancis. Reka bentuk pakaian rajutnya dan teknik fashion baharu menyebabkan dia digelar Ratu Knits. Yang keempat iaitu persindangan. Sonia Rykiel telah membahas bahawa kita bebas membuat pilihan dengan cara berpakaian dengan cara yang selesa dan moden. Yang terakhir, yang kelima iaitu perjuangan hak wanita. Sonia Rykiel mengelak bahawa baginya pakaian kaum wanita tidak semestinya hanya corak yang berwarna-warni dan baju yang longgar, tetapi kaum wanita juga mempunyai hak untuk memakai pakaian reka bentuk seperti lelaki yang mengikut badan yang kemas dan warna yang gelap seperti warna hitam. Okey, ini antara karya fashion baju oleh Sonia Rykiel. Iaitu Spring Summer 1986. Seterusnya pakaian bernama Paul Boy Sweater. Seterusnya For Winter dan yang terakhir The Pioneering Knitwear. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulshahmi bin Zulkifli, bernombor matrik C20A1149. Okey, pada hari ini dalam dunia feminis terlalu banyak sangat tokoh yang terkenal. Namun saya memilih seorang tokoh daripada dunia muzik, iaitu Gwen Avery. Beliau merupakan seorang wanita Afrika-Amerika yang memperjuangkan hak asasi wanita melalui dunia muzik, dan juga merupakan seorang komposer muzik dan telah menghasilkan banyak karya yang hebat.
Namun, dalam banyak-banyak karya yang beliau hasilkan, hanya terdapat satu sahaja karya yang sangat bernilai. Karyanya yang teragung adalah karya yang berjudul Sugar Mama. Karya ini memfokuskan cinta dan memperjuangkan hak asasi wanita serta golongan lesbian berkulit hitam. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori dan topik yang dibawa oleh beliau. Okey, terdapat dua teori yang dibawakan. Kenyataan yang pertama adalah beliau menyatakan sekiranya anda berkulit hitam dan merupakan golongan gay atau lesbian, anda tidak akan diterima di dalam masyarakat berbanding golongan berkulit putih. Kenyataan yang kedua adalah sekiranya saya boleh menulis lagu untuk dinyanyikan, saya akan menulis lagu tentang keamanan. Kenyataan ini dinyatakan kepada wartawan ketika beliau ditemu bual pada tahun 2001. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada karya yang dihasilkan oleh beliau. Terdapat 8 karya yang telah dihasilkan semasa karya beliau. Okey, di antara ke-8 karya ini, karya yang kelima merupakan karya yang teragung iaitu Sugar Mama. Okey, karya yang pertama merupakan Thrill Is Gone. Karya yang kedua, Cry No More. Karya yang ketiga, I Am On My Way. Karya keempat, You Will Find Love. Karya kelima, Sugar Mama. Karya keenam, Precious Lords. Karya ketujuh, Sugar In My Bowl. Dan karya yang ke-8, Suzanne. Okey, kita pergi kepada perjuangan. Terdapat 3 perjuangan beliau. Antaranya ialah beliau menulis dan menyanyikan lagu untuk memperjuangkan hak golongan wanita dan juga lesbian berkulit hitam. Beliau juga melakukan persembahan di majlis-majlis kecil yang dihadiri dan melibatkan golongan feminis atau lesbian. Beliau juga ingin menulis lagu untuk dinyanyikan berkaitan keamanan. Dan yang terakhir merupakan kesan gerakan yang dibawa. Pengaruh lesbian dan feminis pada hari ini terus berkembang tanpa selindung. Lebih banyak majlis dan acara berkaitan ideologi ini pada hari ini. Golongan wanita lebih berani untuk menyuarakan pendapat terutamanya di dalam lagu. Dan perjuangan yang dibawa diterima oleh masyarakat sehingga beliau diterima untuk membuat persembahan dan dijemput. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mu'asyafie bin Kamal, bernombor matrik C20A1129. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh Maya Angelou dan gerakan feminismenya, di mana beliau merupakan seorang penulis yang banyak menulis puisi berkaitan dengan feminisme terutamanya, dan beliau telah banyak menerima anugerah dan menerima 50 darjah kebesaran di Amerika sendiri. Dan beliau dilahirkan pada 4 April 1928. Jadi antara puisi yang pernah beliau tulis ialah yang pertama sekali puisi Still I Rise, di mana dalam puisi tersebut kandungannya beliau mengisytiharkan bahawa tiada apa yang dapat menghalang kehendaknya dan melindasnya sebagai seorang wanita untuk melakukan apa sahaja yang beliau nak. Dan puisi seterusnya ialah puisi Phenomenal Women, di mana dalam puisi tersebut beliau mengatakan ingin mendapatkan hak kesamarataan antara wanita. Beliau inginkan wanita ini mendapat hak yang sama rata seperti mana yang hak lelaki nikmati. Sebab pada zaman beliau lelaki mempunyai pelbagai kelebihan dari segi keistimewaan sebagai seorang rakyat, dari segi ke tempat kerja dan sebagainya. Dan puisi yang terakhir ialah The Catchbird, di mana dalam puisi ini beliau banyak menceritakan berkaitan dengan diskriminasi yang beliau lalui sebagai seorang yang berkulit hitam pada zaman dulu. Dan kebanyakan puisi-puisi ini mempunyai satu gerakan feminisme yang memberi pengaruh kepada minoriti masyarakat, kaum perempuan ataupun kaum wanita pada masa itu untuk turut bersama mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak wanita.